Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Kolokium Amalan Terbaik PGB peringkat daerah Kubang Pasu 2023. Saya Puan Nur Zamzila binti Ahmad, Pengetua SMK Dor Mahid 1. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan membentangkan satu wadah amalan perkongsian terbaik yang saya hasilkan bersama dengan guru-guru di sekolah pertama saya dilantik sebagai pengetua, iaitu di SMK Pekulajaya. Para hadirin sekalian, fokus pembentangan saya pada hari ini ada 3 segmen. Segmen yang pertamanya saya akan fokuskan kepada pengenalan. Yang keduanya saya akan fokuskan kepada pembentangan amalan terbaik. Dan yang ketiganya berkaitan dengan impak dan juga cadangan untuk melestarikan amalan terbaik yang telah saya laksanakan. Okey, sedikit saya kongsikan tentang pengenalan diri saya. Okey, saya sekarang pengetua di SMK Dor Mahid 1. Walaupun projek ini adalah projek di sekolah lama saya. Saya berkelulusan ijazah sarjana muda perakaunan daripada UUM. Seterusnya menyambung pengajian di UKM untuk memperolehi diploma pendidikan. Dan seterusnya setelah menamatkan dan memperolehi sijil MPQL ambilan 1 pada tahun 2019. Okey, ini adalah perjalanan kerjaya saya sebagai guru. Pada tahun ini genaplah 25 tahun perkhidmatan saya. Bermula sebagai seorang guru akademik biasa di 2 buah sekolah. Dilantik sebagai guru kanan, sains dan matematik pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2014 sebagai pelongkanan co-curriculum. Kemudian pelongkanan HEM pada tahun 2016. Seterusnya saya meneruskan kerjaya sebagai pelongkanan pentadbiran di SMK Dor Mahid 1 pada tahun 2017 dan seterusnya selepas tamat daripada MPQL saya telah dilantik sebagai pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekulajaya. Dan alhamdulillah saya telah direzekikan untuk kembali ke sekolah semasa saya bertugas sebagai pelongkanan pentadbiran iaitu di sekolah saya sekarang iaitu di SMK Dor Mahid 1. Dan sekarang ini 5 bulan saya berada di sekolah ini. Okey, di sini saya kongsikan sedikit berkaitan dengan anugerah dan juga sumbangan profesional yang telah saya perolehi sepanjang kerjaya saya. Okey, paling manisnya sumbangan profesional yang telah saya lakukan bersama-sama dengan pihak BPK pada tahun 2022. Okey, ini adalah sedikit profil tentang sekolah yang saya hasilkan amalan terbaik ini iaitu SMK Pekulajaya. Merupakan sebuah sekolah grade A. Sekolah TS25 kohort 7, kelas rancangan khas berfokus kepada aliran agama dan juga merupakan sekolah satu sesi. Enrollment murid adalah ramai 1,010 orang yang mana termasuk pelajar pendidikan khas ramai 26. Okey, kemudian enrollment guru pula adalah seramai 82 orang. Guru yang berpengalaman kurang daripada 10 tahun ada seramai 30. Melebihi 10 tahun seramai 52 orang ataupun 63.42%. Kebintaraan sekolah ini adalah dua. Yang pertamanya pengurusan pusat sumber sekolah yang mana sekolah ini pernah dinobatkan menjadi naib johan pengurusan PSS Cemerlang peringkat kebangsaan. Okey, juga kebintaraan sekolah ini adalah dalam pasukan beruniform iaitu pasukan PKPM Laut yang telah pun banyak mengharumkan nama sekolah sehinggalah ke persada kebangsaan. Okey, ini adalah kejayaan-kejayaan gemilang sekolah sepanjang 2021-2022 semasa saya menadabiri sekolah tersebut sebagai pengetua. Okey, sekarang kita pergi kepada segmen yang kedua berkaitan dengan perkongsian amalan terbaik yang saya hasilkan bersama dengan guru-guru di SMK Pekulajaya. Okey, nama perkongsian amalan terbaik ataupun program yang saya laksanakan adalah program Golden Hours merealisasikan MMI berkualiti. Okey, beri saya masa untuk saya menarik perhatian semua untuk kita bugarkan kembali apa itu MMI. MMI merupakan singkatan daripada melindungi masa instruksional yang mana menekankan kepada amalan yang asas iaitu guru mengajar, murid belajar. Dan masa instruksional pula merupakan masa yang diperuntukkan secara optimum penggunaannya bagi membolehkan proses peningkatan ilmu dalam kalangan murid dapat berlaku tanpa gangguan. Okey, ini adalah amalan terbaik yang saya sebutkan tadi, program Golden Hours untuk merealisasikan MMI yang berkualiti. Okey, program ini merupakan program yang menyokong kepada pelaksanaan MMI dengan hasrat bagi memastikan pembelajaran bermakna dengan penggunaan optimum masa relief. Program Golden Hours ini kita nak mengoptimumkan masa relief dengan aktiviti-aktiviti yang menjurus kepada peningkatan ilmu dengan konsepnya kembali kepada yang asas iaitu guru mengajar, murid belajar.
Okey, ini adalah isu ataupun keperluan kenapa SMK Pakulah Jaya dan saya sebagai pemimpin instruksional perlu mengadakan perubahan untuk mengadakan ataupun merealisasikan MMI yang berkualiti ini. Okey, isunya adalah keberadaan guru di sekolah adalah kurang daripada 95%. Ini adalah dapatan data yang saya ambil untuk 5 bulan, iaitu Januari sehinggalah Mei 2022. Data ini diperolehi daripada data keberadaan guru dalam e-operasi. Untuk Januari sehingga Februari 2022 itu adalah sesi persekolahan 2021 dan penggalian ketiga, dan Mac sehingga Mei adalah sesi persekolahan 2022. Okey, jadi kita boleh lihat di situ terdapat jurang berbanding dengan KPI 90% yang saya tetapkan, iaitu jurangnya agak besarlah. Kalau 3 bulan yang ke belakang itu jurangnya melebihi daripada 5%. Okey, ini adalah faktor keberadaan guru yang tidak mencapai 95%. Okey, ada gangguan yang menyebabkan MMI ini tidak dapat direalisasikan dengan sebaiknya. Okey, jadi kita nampak data di situ. Berdasarkan dokumen dan juga rekod data e-operasi, kita lihat bahawa keberadaan guru ataupun ketiadaan guru tadi secara rasminya hanya 41% saja berada di sekolah. Yang lainnya adalah ketiadaan guru di sekolah sebanyak 59% atas urusan tidak rasmi. Okey, lanjutan daripada penggunaan ataupun ketiadaan guru di sekolah tadi, maka wujudlah penggunaan waktu relief yang tidak dioptimumkan. Inilah isu yang kedua. Walaupun kita ada satu sistem, ada waktu yang sistematik, okey, tetapi kita dapati bahawa guru tidak mengoptimumkan masa relief tersebut dengan aktiviti-aktiviti yang sepatutnya. Jadi tidak dioptimumkan tu bermaksud tiada bahan pembelajaran terancang yang disediakan, murid melakukan aktiviti mereka sendiri dan guru ganti tiada perancangan aktiviti yang sesuai. Okey, pemerhatian ini dibuat berdasarkan kepada rondaan, berdasarkan kepada pemantauan kita lah. Okey, ikut management by working around. Okey, ini adalah kajian impak yang kita lakukan kepada guru dan murid tentang penggunaan masa relief sebelum kita laksanakan program Golden Hours. Okey, jadi berdasarkan data soal sidik ini, kita dapati bahawa kebanyakan murid, respondennya adalah murid tingkatan 5, dia menggunakan waktu relief itu dengan aktiviti yang tidak menjurus kepada peningkatan ilmu. Begitu juga dengan guru. Okey, guru juga kalau kita dapati di sini 59% menggunakan waktu relief untuk aktiviti mereka sendiri yang tidak menjurus kepada pembentukan ataupun pembelajaran yang bermakna. Ini menjadikan bahawa konsep guru mengajar, murid belajar tidak dapat kita capai. Okey. Jadi ini adalah analisis jurang. Okey, seterusnya rasional ataupun kenapa intervensi Golden Hours ini kita laksanakan. Yang pertama sebenarnya sebab kita nak memenuhi asas pembelajaran yang asas lah, iaitu guru mengajar dan murid belajar. Kita nak tiada murid yang tercicir dalam pembelajaran dan kita nak membudayakan amalan MMI ini. Okey, ini adalah objektifnya. Kita nak supaya ada pembudayaan pembelajaran bermakna untuk PDP yang berkualiti, pembudayaan PLC, peningkatan kolaboratif antara panitia. Kita nak membudayakan amalan membaca, kita nak motivasi guru dan murid berada di tahap yang tertinggi. Okey, seterusnya ini adalah strategi yang saya gunakan, iaitu menggunakan model perubahan kota. Kerana pada saya sebagai pemimpin instruksional, kita perlu melakukan perubahan setelah kita nampak keperluan untuk kita nak berubah. Okey. Dan ini adalah garis masa PDCA yang saya gunakan untuk melaksanakan program Golden Hours yang saya telah mulakan pada tahun 2021 dan telah dibudayakan untuk tahun 2022. Okey, inilah secara detailnya adalah fasa yang pertama, iaitu fasa plan yang bermula pada September hingga Disember 2021. Jadi kalau kita nampak pada paparan slide itu, pada fasa ini kita cuba dapatkan data daripada student wise dan teachers wise, data keberadaan guru, peperiksaan dan sebagainya. Kita bentuk jawatankuasa bersama dengan satu pasukan. Kita tetapkan hala tuju dan kita sebar luas hala tuju yang kita nak keberhasilan daripada program Golden Hours ini. Jadi impak daripada fasa ini, kita nak supaya wujud dalam diri semua warga sekolah iklim perubahan.
Okey, ini adalah gambar-gambar persediaan bilik yang kita sediakan untuk kita nak melaksanakan program ini. Okey, kemudian pada fasa yang kedua, fasa 2, iaitu pelaksanaan. Okey, pada waktu ini kita adakan pelancaran, kita kumpul segala eviden dan sebagainya. Dengan impaknya ataupun fokusnya kita nak mengupayakan SLT dan MLT kita. Dengan impaknya kita mengharapkan bimbingan untuk peningkatan kualiti guru dapat kita laksanakan. Okey, ini adalah langkah-langkah yang kita gunakan untuk kita nak merealisasikan waktu golden hours ini. Okey, langkah pertama, langkah yang kedua, langkah yang ketiga. Dan aktiviti-aktiviti yang telah pun kita rancangkan untuk dilaksanakan sewaktu-waktu relief ataupun golden hours ini, ada 5 aktiviti. Jadi guru apabila mendapat waktu relief tersebut, mereka akan memilih aktiviti yang mereka nak dan mengikut kesesuaian. Okay. Dan selepas daripada aktiviti tersebut mereka laksanakan, mereka akan mengisilah satu rekod untuk menunjukkan bahawa mereka telah melaksanakan aktiviti golden hours tersebut. Okey, ini juga adalah pada waktu ataupun pada fasa pelaksanaan, gambar-gambar modul yang kita gunakan. Kita panggil modul tersebut sebagai modul express. Kita letakkan di satu bilik dan guru akan akses modul-modul ini jika mereka memilih aktiviti golden hours menggunakan modul express. Okey, ini adalah aktiviti yang kedua yang boleh digunakan ataupun boleh dilaksanakan oleh guru sewaktu golden hours, iaitu aktiviti semarak nilam. Okey, kemudian juga aktiviti yang kita adakan menggunakan modul ayat hafazan dan juga ayat-ayat lazim. Kemudian juga selain daripada guru-guru menggunakan modul-modul tadi, unit bimbingan dan kaunseling juga turut menggunakan waktu golden hours ini untuk melakukan bimbingan dan juga kaunseling serta motivasi. Okey, seterusnya aktiviti yang kita jalankan juga adalah istiqamah solat. Yang ini adalah aktiviti untuk apabila waktu golden hours ataupun relief itu berada pada waktu zuhur. Okey, seterusnya untuk fasa yang ketiga itu fasa cek, semakan. Jadi di sini kita nak pastikan bahawa program yang kita laksanakan ini ada impaknya ataupun tidak. Ini adalah fasa cek, semakan data dan dokumen. Kita adakan pemerhatian, pemantauan melalui learning walks, pengurusan dan sebagainya. Kemudian kita semak rekod-rekod PLC. PLC ini para hadirin kita adakan untuk semua panitia membina modul pembelajaran ekspres yang aktivitinya ada dalam golden hours tadi. Ini adalah data-data yang kita dapat semasa fasa semakan ataupun cek. Okey. Jadi pada waktu ini juga kita adakan postmortem untuk kita nak semak bahawa aktiviti golden hours ini adakah dapat mencapai standard ataupun KPI yang kita tetapkan. Okey, jadi kita raikan kejayaan-kejayaan bagi panitia yang telah pun menunjukkan komitmen untuk melakukan ataupun menyediakan modul ekspres yang berkualiti. Jadi kalau kita lihat di situ ada sijil penghargaan yang kita bagi kepada panitia untuk kita nak raikan kejayaan mereka untuk penyediaan modul tadi. Okey, seterusnya pada fasa yang terakhir itu fasa action. Pada fasa ini, kita lihat bahawa jika aktiviti yang kita laksanakan ini berkesan, kita akan jadikan budaya. Jadi apa yang kita nampak di sini, penggunaan modul ekspres oleh murid-murid tingkatan 5 khususnya telah menunjukkan satu keberkesanan. Jadi kita teruskan fasa ini. Kemudian kita kaji semula setiap proses sekiranya ada kelemahan. Kemudian pada waktu ini, pembudayaan perubahan telah berlaku dan ada ataupun wujudnya peningkatan kualiti guru dan murid dan juga emosi guru dan murid telah mencapai tingkat yang tinggilah. Kalau sebelum ni mereka nak masuk relief tu mereka susah hati apa aktiviti mereka nak buat. Tapi selepas daripada kita laksanakan program Golden Hours ini, emosi guru, emosi murid berada dalam keadaan yang sejahtera apabila mereka tahu ada modul ataupun program terancang yang kita sediakan. Okey. Okey, sedikit yang saya nak kongsi. Okey, pada fasa action ini juga
penggunaan modul Express yang saya sebutkan tadi itu telah memberikan satu keberkesanan penggunaannya sehingga setiap guru ataupun setiap mata pelajaran itu telah berjaya menghasilkan guru muda. Jadi guru muda ini mereka menggunakan modul Express dengan bimbingan guru untuk digunakan semasa waktu relief. Okay, ini adalah cabaran yang saya hadapi sepanjang untuk mengadakan program ini. 3 cabaran tersebut dari segi kesediaan guru, kesediaan murid dan juga pelaporan aktiviti. Okay. Kesediaan guru bermaksud guru kadang-kadang dia masuk relief, dia dapat subjek bukan kelas dia. Jadi penyelesaiannya kita peluaskan aktiviti golden hours, maksudnya guru tersebut dia tak perlu menggunakan modul Express tapi dia boleh menggunakan waktu tersebut untuk mengajar. Okey, kemudian untuk pelaporan cabarannya, kadang kita gunakan Google Form itu, guru-guru dia rasa macam susah juga. Jadi penyelesaiannya Google Form tersebut untuk tahun 2023 Januari baru-baru ni kita telah jadikan Google Form itu kita letakkan sebagai ikon dekat handphone guru. Jadi ini lebih mudah dan lebih cepatlah. Okey, seterusnya impak program. Jadi impak program ni sebelum saya nak bentangkan, kita buat dulu kajian impak terhadap guru dan murid berdasarkan selepas daripada kita laksanakan program Golden Hours ini. Okey, jadi kita dapati impaknya memang menunjukkan sesuatu yang positif yang mana telah menunjukkan peningkatan kesejahteraan emosi guru dan murid. Okey, dan ini adalah impak yang pertama. Dari segi kemudian murid, berlaku peningkatan grade purata SPM sebab kita fokuskan penggunaan modul Express ini pada murid tingkatan 5. Okey, peningkatan 2 tahun berturut-turut tahun 2021 dan 2022 untuk SPM. Kemudian impak yang keduanya, sebab dalam aktiviti Golden Hours itu ada program nilam. Jadi kita dapat daripada data tersebut peningkatan bilangan bacaan nilam pada 2021 dan juga pada 2022. Okey, impak yang ketiganya adalah peningkatan pelaksanaan PLC. Di mana guru-guru mereka mengadakan PLC untuk membina modul Express dan sebagainya. Jadi alhamdulillah pada tahun 2021 SMK Pekular Jaya telah menerima anugerah peningkatan PLC ataupun sekolah cemerlang PLC di daerah Kuala Mudayan, dan pada tahun 2022 juga kalau ikutnya kita belum lagi menerima anugerah, tetapi sekolah kedua tertinggi bilangan PLC yang telah kita laksanakan. Kemudian impak yang keempatnya peningkatan kualiti guru dalam PDP. Jadi bila emosi guru sejahtera, guru mereka tahu bahawa penggunaan waktu relief itu akan menggunakan memberikan impak PDP yang bermakna. Jadi mereka bersungguh-sungguh memberikan komitmen. Jadi kita menghantar penyertaan 2 orang guru kita untuk pendatangan 3 minute teaching, dan salah seorangnya telah mendapat tempatnya pertama iaitu Cikgu Mama Hafiz. Okey. Seterusnya impak yang kelima. Okey, program Golden Hours ini telah kita berjaya sebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkenaan, dan salah satunya yang saya ingin kongsikanlah iaitu impaknya program ini telah pun di-share ataupun dikongsi dalam portal bahagian pembangunan kurikulum yang telah pun dimuat naik dalam portal pada hujung tahun lepas. Okey, dan kita menerima sijil lah. Okay. Program ini bukan saya lakukan seorang tapi bersama-sama dengan pasukan saya. Okey, ini adalah video yang ada dalam portal ini. Ini masa instruction. Melindungi masa instruksional atau MMI merupakan salah satu daripada komponen fungsi pemimpin instruksional dalam menjayakan pembelajaran secara berkesan di sekolah. Di SMK Pekular Jaya, kami telah mengadakan program Golden Hours sebagai menyokong pelaksanaan MMI. Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan semasa Golden Hours ialah seperti semarak nilam, penggunaan modul Express, aktivasi bimbingan dan kaunseling, istiqamah solat serta bacaan ayat-ayat lazim serta ayat hafazan. Kerjasama semua guru dan murid melaksanakan Golden Hours adalah pemangkin utama kepada kejayaan program ini.
Okey, modul ini diminta kita sediakan dalam bentuk video dan hanya diberi masa 60 saat sahaja. Okey, seterusnya impak yang terakhir dengan adanya program Golden Hours telah memberikan kesejahteraan emosi yang sangat tinggi kepada guru dan murid sehingga memberi keyakinan kepada mereka untuk mengadakan jaringan dan jalinan dengan pihak-pihak yang pihak-pihak luar lah. Okey, ini adalah contoh ataupun gambar-gambar jaringan dan jalinan yang telah kita adakan. Okey, dan yang terakhirnya untuk impak dan pembudayaan yang saya harapkan daripada program ini agar PDP berkesan dan berkualiti dapat dihasilkan oleh guru-guru, pembudayaan PLC telah berlaku, kemudian pembudayaan perkongsian amalan baik, pembudayaan kolaboratif antara panitia berlaku dan yang terakhirnya itu telah pembudayaan konsep guru mengajar dan juga murid belajar. Jadi sebagai rumusannya, program Golden Hours yang saya laksanakan ini diharapkan dapat melindungi masa instruksional yang merupakan satu daripada perkara yang dititikberatkan oleh pihak KPM dan mengoptimumkan penggunaan masa PDP secara berkesan. Okay, jadi sekiranya program ini kita realisasikan, kita hayati, saya percaya dia akan memberi impak yang besar kepada pembelajaran kepada murid-murid kita. Okay, jadi setakat itu saja perkongsian saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.